Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita ni di dalam rancangan Purih Bangsaku, iaitu rancangan yang membawa bis kita semua untuk menyusuri lagi kehidupan para belia tempatan yang memulakan perniagaan tempatan mereka. Jadinya, dengan menyusuri lagi kehidupan mereka, dapat lagi memberikan sumber inspirasi dan motivasi khususnya untuk para belia di luar sana yang ingin memulakan bisnes mereka. Untuk episod kali ini, kita ni akan bersama salah seorang peniaga tempatan yang bergiat aktif di dalam bidang seni lukisan. Jangan ke mana-mana, kekal bersama saya Daniel Sajohan di dalam rancangan Purih Bangsaku. Baiklah kawan-kawan, sekarang ini saya di dalam perjalanan menuju ke rumah pengusaha untuk berjumpa dengan pengusaha pada hari ini. Alhamdulillah, cuaca pun mengizinkan untuk Daniel berjumpa dengan beliau pada hari ini. Ya, Auda, bercerita tentang pengusaha yang akan kita niaga ni, ianya amat menarik. Sebab apabila saya tahu yang beliau menjalankan seni lukisannya ni, iaitu bidang perniagaannya tu dengan cara bentuk digital yang memvariasikan lagi. Ianya sangat menarik. Jadinya, jangan ke mana-mana. Kita ni akan berjumpa dengan beliau sekejap lagi dan meminta lagi info lebih lanjut tentang perniagaan beliau. Penubuhannya bermula berdasarkan beliau pada mulanya terinspirasi dari beberapa buah buku cerita dan komik dari negara jiran. Atas minat dalam seni lukisan, beliau telah dapat menyungkil bakat dan potensi di dalam seni lukis. Jom kita masuk dalam rumahnya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Tuan Khairul. Alhamdulillah. Jadinya Tuan, perkenalkan saya ni Daniel Sajohan, iaitu penyampai untuk rancangan Purih Bangsaku. Kehadiran saya ni kan menginterview sikit Tuan tentang I think Tuan ada membuat sedikit perniagaan bidang seni lukisan Tuan sebagai part-time Tuan Jadinya mungkin penonton-penonton di rumah pun mau tahu macam mana Tuan menjalankan perusahaan Tuan ini. Okey, kalau kan bisanya masuk tadi dulu Okey, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Auda semua, alhamdulillah. Sekarang ini Daniel bersama Tuan Khairul, iaitu Tuan Khairul yang owner untuk perusahaan Ngatun. Jadinya Tuan, mungkin Tuan boleh share sedikit tentang perkenalan diri Tuan kepada penonton-penonton di rumah. Nama saya Muhammad Khairul Haji Kamis. Nama pena dan nama perusahaan saya adalah Ngatun. Ayah kepada dua anak, bekerja di syarikat swasta IT company sebagai Assistant Operation Officer. Jadinya Tuan bekerja full time untuk IT company lah Tuan masa ni, dan menjadikan seni lukisan which is kita punya Ngatun ini sebagai part time lah. Jadinya Tuan, mungkin penonton-penonton di rumah ingin juga tahu mengapa Tuan membagikan nama perusahaan Tuan ini sebagai Ngatun, dan bilakah perusahaan Tuan ini Tuan jalankan? Okey. Sebenarnya saya mula menjadikannya sebagai mata pencarian dari sekitar tahun 2000, tapi nama Ngatun belum digunakan ketika itu. Sekitar 2010 saya mula menggunakan nama Ngatun sebagai nama pena saya. Jadinya nama Ngatun itu tercetus dari perbuatan membuat kartun. Okey, jadinya Tuan, di manakah tempat Tuan nyorang menjalankan lagi kita punya perniagaan ni? Tempat kita melukis, mungkin kita melukis di rumah ataupun ada tempat-tempat khasnya tersendiri Tuan? Okey. Selalunya saya akan melukis di 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 rumah, di restoran, di tempat-tempat publik, untuk kira indah terlampau sunyi biar ada white noise sedikit lah. Ada suasana yang bagi lagi inspirasi dan motivasi kita lah tu Tuan.
kalender bah Maritime Berindut melihat adalah macam mana saya membuat lukisan itu lah. Di area sini tuan. Oh, di sini. Okey, alhamdulillah. Laki ni tuan. Hari ni saya dapat datang ni melihat kita secara live kita membuat lukisan itu. Jadinya Auda di rumah jangan ke mana-mana. Kita jangan pun kan mau tahu macam mana kan tuan Khairul ni kan membuat lukisannya kan, kerias kan. Jadi jangan ke mana-mana, bersama saya Daniel Johan di dalam rancangan Purih Bangsaku. Jumpa selepas ini. Terasa bangga apabila saya mendengar sendiri bahawa beliau sudah lebih 10 tahun bergiat aktif di dalam seni lukis. Beliau telah berjaya memvariasikan seni lukisan dengan kaedah yang terkini dan moden, iaitu menggunakan lukisan secara digital. Ilmu seni lukisan bukanlah satu perkara yang mudah dikuasai. Ia memerlukan satu ilmu dan imajinasi serta teknik agar dapat menciptakan suatu lukisan yang menarik mengikut jalan cerita atau gambar yang sesuai. Baiklah tuan, sambil-sambil kita ni melihat kita melukiskan itu tuan, mungkin tuan boleh kongsikan sedikit kemungkinan sebelum ini ada daripada pihak kerajaan ataupun pihak swasta memberikan kita sedikit sumbangan ataupun bimbingan untuk di dalam peniaga games kita ni. Boleh kita kongsikan sedikit tu tuan? Sekitar tahun 2000 dulu, saya ditempatkan di Dewan Bahasa sebagai pekerja intern. Okey. Di mana indah bergaji lah. It's just dibayar melalui lukisan-lukisan ilustrasi. Sekitar harga dalam satu pages tu dalam RM30 ke RM50. Ikutkan nilai lah. Okay. Sekali di sana aku dikenalkan dengan adalah di sini actually-nya ada aku illustrate lah ceritanya tu. Ani itu lah sedikit Kira ni macam masa Damit adalah dari Damit sudah melukis lah, and then sekolah rendah, and then sekolah menengah ada subjek lukisan. Sekali masa di sekolah menengah tu dan selalu cuba-cuba membuat komik lah pada buku notebook. Sambil tu ada improvement kita lah tuan. Yes. Daripada sana tu lah. Di sana pun ada juga yang kadang-kadang kawan-kawan minta lukiskan apa kan. Tapi memang ada charges lah. And then lama-lama habis sekolah tu sudah anda tahukan ke mana tuju lagi. My brother-in-law bawanya jumpa this guy namanya Awangku Sarikula. Ia owner AKSK atau Kulik Restaurant. Okay. And then ia suggest aku untuk attachment di sana lah di Dewan Bahasa. So di testnya aku on the spot. And then next once di sana adalah kena ajar kenalkan barang-barang lukisan apa cuma nak pakai kalau komputer make apa. Ya sajalah ni Okay. Watercolor brushes semua pun ni. Dorang yang ajar pakai. Tapi kita punya itulah tu kita punya keperluan sendirilah alat-alat kita yang kita punya lah Ngam. And then di sana ada juga lah dorang mengajar cara pakai melukis digital. Dulu through scanner dulu, then baru ke komputer kan. Kira hand drawn lah. Okay. Sekali, and then masa tu aku memang adalah kalau kena suggest untuk melukis untuk orang, kira ngambil upah, memang the confident lah. Kira pasal adalah kira low self esteem kali lah masa tu. Tapi orang dan bahasa sendiri yang adalah mempromotnya, cuba saja. Dari sana. So dari sana lagi kita ada dorongan daripada habis dia lah. Lurus. Masa mencari-cari kerja tu aktif berhabis lah melukis. Dari sana cuba survive. Tapi sambil-sambil itu cari kerja yang full time lah. So kita punya lukisan ni kita jadikan dia sebagai part time lah kita masa tu. Seni lukis memainkan peranan penting di dalam masyarakat kita. Terutama peranannya yang semakin berkembang di dalam dunia komersial di mana bidang kreatif menjadi semakin mencabar. Memandangkan teknologi dan media berkembang secara berterusan, seni lukis perlulah dilengkapkan pelbagai pengetahuan dan kemahiran di dalam bidang seni lukisan untuk lebih cekap dalam berkarya. Oleh itu, pendidikan seni lukis perlu memasukkan pelbagai aspek
pengususan di samping menekankan ekspresi, kemahiran seni reka dan komunikasi. Okey tuan, sambil-sambil kita melukis kita punya lukisan ni, boleh kita kongsikan sedikit puan. Kalau ada kita pernah ada sedikit pencapaian di dalam perniagaan kita sebelum-sebelum ni, mungkin kita boleh kongsikanlah sikit. Okey, macam yang ku ceritakan tadi, masa di Dewan Bahasa ada kan expose sudah kan. Okey. Dari sana masa tu slow sikit pasal social media belum banyak. Habis Facebook pun masa tu belum not as good lah. Okey, masih lama lah tuan. Ada banyak apps masa tu lah. Belum ada. 2010 ke atas lah baru tak kira sanang expose sedikit lah. And then masa di Dewan Bahasa dulu aku pernah kena expose juga oleh orang Dewan Bahasa sendiri pasal diorang ada cukup tangan. So kalau ada, selalunya UBD student kena suggest untuk approach Dewan Bahasa punya pelukis untuk buat buku ilustrasi. Under project diorang yang kira kalau diorang ambil sastra lah, buku cerita untuk anak-anak, something macam itulah. So kita jadi wakilnya untuk membuat lah tu. Salah satu yang kira kena pilih lah tu. Kena pilih juga. And then ada student tu approach untuk mau buat layoutnya macam komik instead of sebelah cerita, sebelah ilustrasi. Okay, sekali alhamdulillah dia punya points tinggi dari usual lah. Daripada So dari sana tu kira kena pilih and then untuk menghasilkan buku cerita tersebut lah. Tapi yang kita ceritakan tadi yang ada sebelahnya tulisan and then sebelahnya komik tu masih dihasilkan sampai sekarang aja tu tuan. Masih, tapi diorang macam buku tu as one time print lah, kira untuk projek yang kan diorang submit ada diorang punya lecturer lah. Bukan diorang produce. Mungkin kalau diorang kan produce pun diorang approach Dewan Bahasa lah tu lagi untuk dijadikan bahan di Dewan Bahasa. Right. So macam saya ada tertarik sikit macam kita ada membuat sedikit komik sini tuan lah. Mungkin kita boleh explain sikit mungkin macam ni happy birthday mommy. Mungkin ni dari mana kita datang idea menghasilkan macam boleh tuan lah. Macam ni ada desainnya macam ni tuan. And then ada dia ni lah. Ni yang menariknya tu tuan. Ada colournya semua ni apa. Pasal saya sendiri pun pernah dulu kanak-kanak melihat buku komik-komik semua ni, macam dilihat dibuka tadi macam wah dapat tuan menghasilkan sebenarnya ni. Mungkin kita boleh sedikit share macam mana kita menghasilkan sebenarnya ni. Mungkin dari segi digital ni ataupun dari segi lukisan tangan. Actually-nya ni terus digital. Pasal masa ni lama sudah dah jual lah hand drawn. Pasal ni jual banyak save masa, save kertas, macam-macam bagusnya lah sebenarnya. Ni sebenarnya birthday card grid tapi in a form of comic macam itulah. Okay. So tuan, mungkin kita macam jalan ceritanya ni tuan lah. Kita sendiri yang kita sendiri yang membagi idea jalan ceritanya macam mana. Tapi kadang-kadang kalau klien yang meminta, yang aku mau ceritanya cuma ni berapa panel apa itu ini semua, lagi detail yang bagi tahu lagi bagus lah. Unless macam dia tahu sudah cerita simpelnya, and then ku lihatkan draft dulu, belum lagi inking apa lah tu. Misal aku ada 3 stage, draft, and then inking itu kira final sikit sudah tu. And then kalau sudah decided color. Kira sebenarnya sudah decided draft, macam kiranya draft sketch-nya ni macam contohnya ada di sini sekejap. Macam ni draft sketch-nya lah tu. Yang aku buat dia berdiri macam mana sekiranya. So macam matanya sini tu kataku. Rambutnya kurang lebih macam ni lah aku kataku. Tapi kadang-kadang ada klien yang mau detail lagi sedikit. Coba clearkan sikit. Atau terpaksa di clean up lagi sikit lah. Macam ni di clean up. Cuman itu kita tanya aku biarkan dia melihat kira this way kataku. Atau dia main mata ada aku begitu lah tu. Sebenarnya on. Baru tak ada kita ada lah. Baru tak inking part inking adalah. Jadinya tuan boleh kita kongsikan sikit mungkin apakah sambutan yang orang ramai sambutan yang kita dapat daripada orang ramai tentang perniagaan kita ni
yang kita yang kita tahu before ni. Mungkin banyak orang atraktif, mungkin orang mau mengorder lagi komik anime mungkin di dalam beratus-ratus buku. Mungkin ada yang mau sambutan daripada yang mau ada ink banyak colornya, ada cuma nitia, ada yang mau plain colornya atau apa. Mungkin kita boleh kongsikan sedikit tuan. So far yang interested is Dewan Bahasa. Okay. Ada lepas keluar Tebuan Men last time, Dewan Bahasa dah anjurkan membuat komik lakak-lakak lah. Aku salah seorang yang kena invite. Macam mana kata contohnya? Okay. Yang ini lah Dek tu tuan. Okay. Di sini background lukisan cover belakang itu actually-nya aku buat untuk mengiklankan yang nanti Dewan Bahasa ada mengeluarkan buku lakak-lakak. Tapi pasal dorang terpakai, dorang minta izin untuk jadikan cover belakang lah. Anda tu yang tadi. Artinya di sana nampaknya orang interesting untuk kita punya perniagaan ni. Pasal banyak atraktif. Kita melukis satu pun orang banyak nampak realistik lah adanya tu. Alhamdulillah. Mungkin kita boleh tunjukkan sedikit lukisan kita macam mana kita membuat prosesnya tu tuan. Okay. Dalam berniaga, perlunya ada semangat dan pemikiran yang positif agar dapat menyelesaikan sesuatu masalah atau perkara dengan mudah dan baik. Kerana dengan itu akan dapat meningkatkan lagi mutu perusahaannya. Okey tuan, kan mau tahu tu tuan, mungkin di dalam perniagaan ni mestilah kita ni ada cabaran tu tuan. Mungkin tuan boleh kongsikan sikit apakah cabaran yang tuan hadapi selama kita menjalankan perniagaan kita ni. Cabaran selalunya dealing sama clients lah. Majority macam maybe dalam 80 ke 90% okey, macam biasa saja. Tapi ada yang berperangai sikit lah. Payah je customer kadang-kadang difahami gitu tuan. Pernah dulu masa di Dewan Bahasa ada lawatan ke sekolah-sekolah. Orang suggest aku lukis live, which is aku punya weakness is aku indah melukis cepat kan. And then ada this student excited. Student tu laki-laki, katanya ia akan nunggu katanya. And then kakaknya gagas sikit lah, kan bawa balik. Katanya kan tunggu sekejap katanya. This masa ni my turn katanya. And then macam ada dorang bertangkar sikit. Sekali saya datang, bah apa kan ya katanya kakaknya ni kan. Katanya, ya lukis katanya. Kali ni kita lihatnya, ada lihatkannya album ko lah masa itu, kesian lah. Ada album Damit lah satu. Dibilaknya laju, ditalangnya depan ko. Astagfirullah. Macam tahan, sabar kata ko. Masa ni aku sama Dewan Bahasa. Kalau aku buat hal buruk nama Dewan Bahasa kan satu, so diam saja. Sekali Indah escalate sampai sana saja. Indah cari pasal apalah. So which is alhamdulillah lah. Sekali sudah tu end up anak tu Indah sampat lukisannya macam susah hatinya juga, kakaknya marah-marah saudara. And then dia balik lah terusnya. Masa tu I think susah sikit kalau macam kan kontak aku dari WhatsApp apa tu masa tu belum lagi zaman dah lah awal. So putus cuma tu sajalah ia punya ceritanya hajatnya tu. Hajatnya kan kita lukis pun dah jadilah. Tapi susah je tuan menghadapi masalah cabaran segala tu padai. Mungkin di dalam perniagaan kita sama customer yang membeli komik kita ni mungkin ada macam sedikit macam pembiayaannya tuan, kurang ti budgetnya, kurang ti modelnya tu tuan. Mungkin kita boleh explain lagi. Kadang-kadang macam kalau ada klien yang benar-benar berhajat, kalau aku ni kadang-kadang ada time ku kesian juga kan, ku sanggup kurangi kalau and then kalau ia punya idea tu exciting, macam fun usulnya, I don't mind adalah lower the price lah. Pasal kita adalah macam siap kataku yang kita punya project ni, aku bagi kita discount certain amount lah saja kataku. Bah on selalunya lah sekali kami buat sama-sama lah. Macam I think contohnya yang tadi tu je masih yang aneh. I think pasal idenya exciting and then ia cooperate berhabis lah kataku.
kadang-kadang klien ni kata ko, ada yang katanya aku mau macam mana cerita, buat dia. Macam mana tu aku? Sekarang kalau aku suggest kita reject. Kalau aku suggest lagi kita reject. Dah siap ni kita aku. Bagusnya kita involve. Okay, dialognya macam mana, and then at least kita explain macam mana kata ko. Teksnya di sini, di sebelahnya illustration yang kita mau. Bagusnya cuma tu yang aku kita describe saja, tidak payah lukis kata ko. Strategic lah. Sekali yang di Slady very cooperative lah Teacher Lisa namanya. Sekali Ini semua dialog boxnya ni. Ya yang anulah. Sekali aku tinggal saja illustrate draft dulu. Kali katanya okay layout ni okay, katanya page 1, sekali page 2 masih carry on sampai habis. Ya happy. Aku ink, aku lihatkan lagi inknya yang hitam putih. Sekali proceed katanya baru aku color semua sekali. Suatu proses anulah pembuatannya tuan daripada awal sampai habisnya tuan. Okey baik tuan, mungkin tuan boleh kongsikan apakah perancangan untuk jangka masa panjang di dalam bidang perniagaan bus kita ni? Mungkin kan cuba ngumpul pelukis-pelukis tempatan untuk membuat satu komik jual magazine macam mana yang bahasanya lagi fleksibel macam slang-slang masa ni kita ni. Slang orang Brunei lah. Dari restricted lah. Tapi itu mungkin projek besar, tapi itu belum berancang properly lah. Tapi kalau yang untuk under Dewan Bahasa mungkin ada membuat komik nanti only aku punya kerja seorang. Mungkin nama magazinnya pun mungkin Ngatun juga. Di sana semua illustrationku, and then semua cerita-cerita mungkin yang tadi ada aku lihatkan. Di mana tu? Ni. Macam kira perjalanan hidup masa awal-awal lagi pun masuk juga. And then kisah-kisah yang dulu selalu ku ceritakan arah Instagram sama Borneo Bulletin, tajuknya Bapa dan Anak. Dibuat kira-kira watak yang itulah aku buat dari tahun 2002 kali tu kalau tidak salah. Batas itu batas itu mana tu? Ganyan dah berapa aktif sajalah. Okey. Okay tuan, mungkin untuk sebagai penutup kali ini tuan, mungkin tuan dapat kongsikan sedikit motivasi ataupun kata-kata tips kepada pihak-pihak orang ramai yang di luar sana, mungkin para belia yang ingin memulakan bidang perniagaan diorang, khususnya untuk macam seni lukisan ni tuan. Mungkin kita boleh kongsikan sedikit tips. Kalau ada masa lapang, jangan buang masa lah. Tuan. Boleh isi dengan praktis melukis, boleh diisi something yang manfaat lah. And then kalau sudah yakin dengan produk sendiri, mungkin boleh cuba family dulu, kawan-kawan tanya kalau yang mau something, mungkin dia payah charge dulu, tapi mungkin kalau durangkan bagi dari sana kadang-kadang pelan-pelan macam ada keberanian itulah untuk mencuba sesuatu yang jadi income lah. Tidak salah sekiranya seseorang individu mempunyai impian atau cita-cita yang luar biasa dan kadang-kadang tidak masuk akal. Asalkan ianya jelas dan mendatangkan kebaikan untuk diri sendiri, keluarga dan negara. Saya sangat berbangga dan sangat terharu kegigihan Tuan Khairul sebagai seorang pengusaha perlulah menanamkan sifat semangat dan pemikiran yang positif. Apa yang penting di dalam berniaga juga, perlulah kita ada rasa minat agar apa yang kita usahakan itu sentiasa di dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah Tuan. Terima kasih Tuan sebab sudi membagi perkongsian bis kita, jalan cerita kita memulakan perniagaan bis kita sampai kita mengadakan perniagaan macam komik apa ni. Terima kasih juga atas kata-kata semangat bis kita untuk para belia di luar sana, memberikan tips-tips motivasi. Terima kasih jom menjemput saya pada hari ini untuk membagi kita interview tentang perniagaan bis kita ni. I think pada kali ini sana saya kali Tuan, pasal saya akan beri dulu Tuan. Terima kasih Tuan banyak-banyak. Pasal saya banyak mempelajari motivasi daripada bis kita. Terima kasih Tuan. Okay, Assalamualaikum Tuan.
Ya Auda, Alhamdulillah. Sadar anda sadar rupanya kita ni hujung rancangan Puri Bangsaku. Mendengar cerita yang dikongsikan oleh Tuan Khairul tadi membuka lagi minda kita ni, supaya kita ni lagi dapat memperjuangkan sesuatu, sebuah karya. Iaitu sebuah karya itu tidak dapat dihasilkan secara tiba-tiba. Ianya bermula daripada titik yang bawah dan ianya akan membesar sampai ianya berubah menjadi yang memberangsangkan. Jadinya Auda semua, jangan lupa berkarya, jangan lupa berusaha untuk mencapai satu kejayaan. Sampai jumpa lagi pada episod yang akan datang dengan pencara yang lain lagi. Saya Daniel Sojohan ingin berundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.